Bismillah. Share screen. Okey, baik. Jazakumullah khairan. Okey. Baik, kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memberikan kita ruang, membuka kepada kita peluang-peluang untuk kita terus mengejar kebaikan. Okay, tidak ada yang lebih menggembirakan kita, tidak ada yang nikmat yang lebih besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melainkan ruang-ruang kebaikan dan peluang-peluang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukakan bagi kita. Ramai daripada kita ingin mendapat kebaikan, dan kebaikan ni dia istilah yang cukup umum. Okey, di mana kebaikan dia berbeza mengikut seseorang. Ada orang dia nak kebaikan pada keluarga dia, dia nak pasangan hidup yang baik, dia nak anak-anak yang taat dan dengar cakap dia, anak-anak yang berjaya dalam kehidupan. Ada orang nak kebaikan dari segi harta contohnya, dia nak jadi seorang yang berjaya, target dia 1 million sebulan contohnya. Ada orang kebaikan yang nak pada dia adalah apabila dia mampu untuk solat contohnya. Dia punya target dia nak solat sehari solat sunat 100 rakaat contohnya, ataupun dia nak berzikir dan membaca Al-Quran dengan sekian-sekian banyaknya. Setiap orang ada kebaikan yang dia ingini. Lalu nikmat Allah Ta'ala yang paling besar ialah apabila Allah Ta'ala bukakan dan permudahkan bagi kita untuk kita mencapai semua kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau kita dapat himpun semua, ilmu kita ada, harta kita ada, pengaruh kita ada, apa lagi yang kita ada, keluarga yang baik kita ada, maka kalau kita dapat ketenangan jiwa, maka kalau kita dapat semua ni, maka ia anugerah yang paling besar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Okey. Lalu walaupun kita tak dapat semua, tapi kita dapat sebahagian, maka itu juga tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan kepada diri kita. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah masanya untuk kita menunjukkan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita masih lagi bicara kita pada surah An-Nisa. Surah yang diturunkan dan intipatinya adalah kebanyakannya berkenaan dengan wanita dan perempuan. Lalu kita masih pada ayat yang ke-43. Saya pun terkejut kenapa kita masih di ayat 43. Okey. Baik. Kita pergi kepada sebab turunnya ayat ni. Kita tahu dalam ayat ni mengandungi bermacam-macam faedah dan manfaat dalam kita kehidupan seharian kita. Lalu antara sebab turunnya ayat ni dan fokus kita, kalau sebelum ni kita sebutkan bahawa fokus kita adalah pada la taqrabus salata wa antum sukara. Okey, wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Okey, yang ni Allah Subhanahu Wa Taala turun. Lalu kita ada satu persoalan yang besar. Okey, ada satu persoalan yang besar datang kepada kita di sini, iaitu bukankah arak itu diharamkan? Okey, arak itu diharamkan. Lalu kalau arak tu haram, okey, arak tu haram, macam mana orang boleh solat dalam keadaan mabuk? Okey, ini kerana dalam Islam apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu ataupun memerintahkan melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan perintah dan larangan sekaligus.
Ada benda-benda yang Allah Ta'ala minta sekaligus. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala minta sekaligus. Seperti beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala ni tak boleh minta sikit-sikit. Sebab tak ada iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lain semua tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Tetapi dalam perintah-perintah berkaitan dengan syariah ni hukum hakam dalam ataupun yang kita panggil sebagai muamalat. Muamalat ni kehidupan seharian kita, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita berinteraksi dengan makanan, minuman di sekeliling kita, maka itu dipanggil muamalat. Dalam benda-benda berkaitan muamalat, maka ada satu konsep yang diguna pakai, iaitu tadarruj. Apa dia tadarruj ni? Tadarruj dari perkataan daraj. Daraj ni maksudnya tangga. Kalau kita naik tangga, kita turun tangga, ada ke orang yang turun tangga dia lompat terus? Dia tak pergi pada tangga tu, dia lompat terus. Ada, tapi bilangan yang sangat sedikit. Orang bila naik tangga pun tak ada orang yang pegang tangga tu lalu dia lompat terus tangga, tak. Tapi orang akan lalu satu demi satu. Sampai kan ada pepatah, step by step. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Itu tadarruj. Kerana apa? Kerana ada benda-benda yang kita kata benda yang tak dilakukan, tak sering dilakukan oleh manusia. Contoh benda yang kita jarang-jarang kita buat. Apa dia? Kahwin contohnya, dalam bab kahwin, nikah kahwin. Nikah kahwin benda yang jarang berlaku. Maksudnya dia dalam masyarakat tu benda yang banyak kali dan banyak berlaku. Tetapi pada individu dia bukan sesuatu yang berulang kali berlaku. Ada kemungkinan berulang kali, tetapi dia bukan suatu kebiasaan. Lalu dalam bab-bab nikah kahwin senang. Allah Subhanahu Taala kata kena ada mahar, kena ada wali, tak ada wali, kena ada saksi. So jadi perintah tu sedang untuk diikut sebab benda tu sekali je berlaku. Sekali je berlaku, lalu orang tak ada rasa berat untuk melakukannya. Tetapi ada benda-benda yang dah sebati dalam diri kita, yang mana kita buat benda tu hari-hari. Kita makan tiap-tiap hari, kita minum tiap-tiap hari, kita main tiap-tiap hari, kita bekerja tiap-tiap hari. Lalu dalam kita punya aktiviti harian kita, ada benda-benda yang dah sebati dalam diri kita. Contoh kita ni bila bangun pagi mesti nak kena marah orang. Tak boleh, mesti nak kena marah orang. Tapi marah orang ni adalah satu benda yang negatif, satu benda yang tidak baik. Lalu nak buang sifat marah dalam diri kita bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Maka nak buang sifat marah dalam diri kita, dia memerlukan masa, tempoh masa. Kena kurangkan, kena belajar untuk kalau marah tengah berdiri, duduk. Kalau tengah duduk, baring. Kalau tengah marah juga, mandi. So ada step-stepnya. Ada langkah-langkahnya. Yang mana kita lalu setiap step ni untuk kita belajar kawal diri kita. Kita seorang yang tidak terurus masa kita contohnya. Sebab pengurusan masa memang kita fail. Lalu kita nak belajar cara nak mengurus masa. So kita tak boleh esok saya nak berubah masa, kena ikut jadual ni. Kita akan jadi penat. Kita akan jadi tension, stres. Sebab apa? Kejutan yang datang pada kita. Macam contoh yang saya selalu bagi, puasa lah. Puasa. Puasa. Kalau orang yang tak pernah puasa sepanjang setahun dia makan tiap-tiap hari dia makan. Tiba-tiba masuk Ramadan dia terus puasa. Apa jadi? Badan dia akan terkejut. Sebab apa? Dia yang dah biasa makan pukul 10 pagi dia makan, pukul 2 petang dia makan, pukul 4 petang dia makan. So tiba-tiba 3 kali makan tu hilang. Apa akan jadi pada diri dia? Dia yang dah biasa badan dia memerlukan air sentiasa, tiba-tiba kena disekat secara mengejut. Sama macam kita pun. Kita kalau syabas contohnya dekat Selangor ni kan, tiba-tiba putus air tanpa bagi tahu dulu. Lalu kita pun marah. Sebab apa? Kita terkejut. So kita punya jadual kita berubah, keadaan kita berubah. So jadi masalah. Macam puasa juga. Kalau orang yang tak biasa berpuasa ataupun tak pernah berpuasa, lalu tiba-tiba dia berpuasa, maka dekat situlah munculnya gastrik, pening kepala. Ni semua benda-benda yang sering berlaku kepada orang-orang berpuasa ni. Pening kepala, apa lagi? Muntah-muntah contohnya.
muntah-muntah, pening kepala, muntah-muntah, gastrik. Kenapa jadi benda ni? Kerana badan terkejut. Badan yang tak pernah rasa dalam tempoh 330 hari, tak pernah rasa kelaparan, dahaga pada waktu siang, tiba-tiba dipaksa. Dan dipaksa pula bukan untuk sehari atau dua, tetapi dipaksa untuk tempoh 30 hari berturut-turut. So sampai tengah-tengah tu mungkin perut dah biasa, badan dah biasa, dia okey. Tapi untuk awal-awal maka kita akan dapati kejutan yang berlaku. Sebab apa? Sebab kita memberi satu kejutan pada badan kita. Samalah juga macam contohnya kalau kita bangun pagi. Kita bangun pagi, lalu kita tak isi apa-apa dalam badan kita lagi, tiba-tiba kita start dengan satu benda yang tersangat sejuk atau tersangat panas. Bangun pagi minum teh panas terus. Boleh bayang tak badan kita jadi macam mana? Bangun pagi minum susu sehat, tapi yang baru keluar peti ais minum. Lalu sejuk. Lepas tu bila tengah bekerja semua sakit dada. Sebab apa? Benda dia bukan kesakitan sakit yang kita kata berat, tapi dia satu kejutan. Badan nak bagi tahu kita bahawa dia tak ready untuk benda ni. Sebab tu ada konsep yang dinamakan tadarruj. Sebab apa? Sebab ada benda-benda yang dah sebati dalam badan manusia. Kita jumpa dengan orang-orang yang contohnya orang yang hisap rokok. Yang ni paling ni. Hisap rokok ni dia tak bermula pada usia 30 tahun, 35, 40 tahun. Tak. Waktu tu kita dah terbiasa dengan kehidupan seharian kita tak akan mulakan satu benda baru. Tapi hisap rokok ni mula pada waktu-waktu kita masih dalam keadaan ada curiosity, ada masih wondering, ada benda-benda yang ada yang kita mencari sesuatu. Kita nak bina kehidupan kita, apa yang perlu kita cari. So pada usia-usia remaja, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, maka inilah waktu orang mula-mula berjinak untuk untuk apa-apa benda yang dia nak lakukan. Antaranya adalah menghisap rokok. So bila sampai pada usia, contohlah dia start umur 18 tahun. So bila sampai pada usia 45 tahun, rasanya nak buang rokok ni senang ke tidak? Benda yang dah sebati dalam diri dia, susah nak buang rokok ni. Sebab tu kita tak boleh nak suruh orang berhenti hisap rokok. Kita kata stop terus lah. So sebab tu badan dia menggeletar, dia badan menggeletar, sakit, macam-macam jadi pada dia. Sebab apa? Sebab satu kejutan yang berlaku pada diri dia. Maka bila kita nak benda yang dah sebati dengan orang, kita nak kurangkan, maka kena pakai konsep tadarruj. Dalam berpuasa contohnya, sebelum datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala anjurkan kepada kita. Nabi SAW anjurkan kepada kita. Ramadan sebelum dia ada apa? Rejab kan? Rejab. Sebelum Rejab ada apa? Sebelum Ramadan, sebelum dia Syaban. Sebelum Syaban ada apa? Rejab. Apa yang ada pada bulan Rejab dengan Syaban? Dalam bulan Rejab, antara benda yang dianjurkan kepada kita untuk dilakukan adalah puasa. Namun di sana tidak ada hari-hari tertentu. Nak puasa bila? 1 Rejab ke, 2 Rejab ke, 5 Rejab ke, 10 Rejab ke, 30 Rejab ke, terpulang pada kita. Tidak ada hari spesifik yang diberikan kepada kita dalam bulan Rejab untuk kita berpuasa. So itu permulaan dia. Kamu try puasa dulu, sebab puasa bulan Rejab ni pahala dia lebih berbanding dengan puasa pada waktu-waktu lain. So itu anjuran Nabi SAW. So kita try belajar berpuasa sehari. Selang 5 hari puasa lagi, ataupun puasa Isnin Khamis. So ada peluang untuk belajar berpuasa. Kemudian masuk dalam bulan Syaban. Maka dalam bulan Syaban, Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahu bahawa aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa hampir sebulan. Ataupun hari yang banyak Nabi berpuasa dalam sebulan selepas Ramadan, melainkan dalam bulan Syaban. Maksudnya dalam bulan Syaban Nabi memperbanyakkan puasa sunat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi sedang bersedia masuk dalam Ramadan. Dah tak ada masa dah nak fikir gastrik, pening kepala, muntah-muntah. Kita kerugian. Ramadan waktu yang paling banyak pahala Allah Ta'ala bagi. Gandaan pahala Allah Ta'ala bagi. Tapi separuh daripada masa kita habis dengan
gastrik, kena duduk hospital, kena drip air, sayang. Okay, tapi kalau kita dah mula bertadarruj daripada bulan Rejab, kita dah start masuk bulan Syaban, kemudian sampai bulan Ramadan, kita dah bersiap sedia dengan dengan puasa kita. Macam tu juga nak membaca Al-Quran. Okay, ada orang dia semangat awal Ramadan, akhir Ramadan dia sebab apa? Sebab terkejut. Okay, sebelum Ramadan tak pernah qiyamul lail, tak pernah solat tarawih, tak pernah solat 2 rakaat lepas isyak pun dia tak boleh nak solat. Tiba-tiba kena dung 8, 20. Mana hari pertama, kedua semangat tu ada, tak apa. Tapi lama kelamaan makin berkurang, makin berkurang. Sebab apa? Sebab tiada tadarruj. Datang mengejut. So sama macam benda yang mengejut ni dia akan pergi dengan mengejut juga. Okay, macam contoh fast food kan. Fast food masuk terkejut. Tapi kenyang tu sekejap je. Kemudian dia akan pergi secara mengejut. Kita pun tak tahu bila mana tiba-tiba kita dah lapar balik kan. Okay. So ini konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan pada diri kita dalam aspek pensyariatan. Terutama berkaitan dengan interaksi kita dengan benda-benda di sekeliling kita, mesti ada tadarruj. Tapi dalam bab akidah tidak ada tadarruj. Dalam bab akidah, maka Allah Ta'ala daripada mula sampai habis beriman pada Allah Ta'ala. Tidak boleh kufur, tidak boleh syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sebab apa? Ini adalah intipati yang paling utama. Allah Ta'ala hantarkan Nabi dan Allah Ta'ala turunkan kitab. Okay. Adapun tadarruj dan muamalah, ini adalah bentuk perhambaan, ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketaatan ni terbina samalah macam kita didik anak-anak kita. Okay, kita tak didik, kita nak dia pandai baca Al-Quran. So kita hari pertama kita buka alif bata tu nak suruh dia boleh juga. Sebut sampai boleh. Selagi tak boleh lagi tu nak bagi dia boleh. Tadarruj. Perlahan-perlahan. Anak-anak ni kita tak perlu 2 tahun pertama dah boleh pandai baca, 3 tahun pertama dah boleh pandai baca Al-Quran. Bagi peluang pada dia untuk membina dia punya malakah dia, membina dia punya pemilikan ilmu dia, kemampuan dia. Dia boleh melukis ke, dia boleh membaca ke, kita hanya beri galakan. Okay, dia akan terbina dengan sendiri. Okay, so ini dipanggil konsep tadarruj. Lalu sama juga orang Arab pada zaman Nabi SAW, antara benda yang sebati dalam diri mereka adalah arak. Mereka ni peminum arak yang tegar. Okay, mereka ini adalah orang-orang yang menjual arak, peniaga arak. So antara lambang Makkah Al-Mukarramah atau lambang orang Arab adalah arak. Okay. Lalu apabila datang arak ni, dia tidak ada kebaikan yang ada pada dia. Lalu Islam nak mengharamkan arak. Tetapi kalau terkejut bagi pada orang Arab, semua yang dah minum arak sebati tiba-tiba bagi arak haram, maka apa akan jadi pada mereka? Akan ada pemberontakan dalam jiwa dia. Benda aku buat hari-hari tiba-tiba tak boleh buat langsung. So jadi masalah. Ya, maka kerana itu ada konsep tadarruj. Sebelum turunnya ayat dalam surah Al-Ma'idah di mana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Allah Ta'ala kata arak ni antara benda yang rijsun, najis, min amali syaitan, yang datang daripada amali syaitan. Syaitan punya pekerjaan dia yang memperkenalkan ataupun dia yang memberi ilham kepada orang agar membuat arak, okay, dan dia yang menggalakkan orang untuk minum arak. Okay, so itu min amali syaitan. Maka Allah Ta'ala kata fajtanibuh, kamu mesti tinggalkan arak. Okay, so haram untuk kita minum arak. Tapi sebelum sampainya ayat ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan 2 ayat dulu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, mereka orang-orang kafir ini bertanya kepada kamu wahai Muhammad, 'anil khamri wal maisir, berkenaan dengan arak dan judi. Okey, maka qul fihima ismun kabir, pada keduanya ada mudarat yang besar. Okay, mudarat yang besar pada manusia. Siapa yang kata judi ni benda yang mudarat? Tak ada mudarat. So mudarat yang besar, minum arak pun mudarat yang besar. Bahkan kita dapat tengok kesan daripada orang-orang yang mabuk. Orang yang mabuk arak, lalu kita dapat tengok apa kesan yang jadi pada masyarakat. Dengan keluarga dia,
jadi macam mana, orang yang berjudi apa jadi pada keluarga dia. Lalu kita nampak ithmun kabir wa manafi'u linnas. Tetapi pada masa yang sama Allah Taala kata ada manfaat dia. Judi tak ada manfaat kepada manusia ke? Ada. Siapa yang menang judi dapatlah manfaat. Menang judi kan. Okay? So dia bayar RM1 dia dapat RM1. Dia bayar RM1 dapat RM10,000. So apa? Tak ada manfaat. Manfaat dapat duit. Okay? Ada kemudaratan dan pada masa yang sama ada manfaat. Okay? Wa manafi'u wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Arak pun ada manfaat. Dia minuman. Okay, minuman ni adalah benda yang memberi manfaat kepada manusia, boleh hilangkan dahaga dan boleh rasa sedap. Okay, contoh kalau orang yang rasa arak tu sedap, saya tak pernah rasa, tak tahulah sedap ke tak. Nak cerita pun. Kalau cerita sedapnya arak, nampak sangat macam pernah minum pula kan. So, okay, arak ada, Allah Ta'ala kata ada manfaat bagi manusia. Terutama dalam bidang perubatan. Okay, arak baik untuk pendarahan, bukan pendarahan dalaman, tapi masa kita buat operation contohnya ada luka-luka, maka arak ada ada kandungan dalam arak ni yang boleh membantu untuk mengurangkan rasa sakit. So dalam perubatan banyak digunakan arak. Okay. Apa lagi? Ada manfaat daripada arak dan judi. Tapi Allah Ta'ala kata wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Walau bagaimanapun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Okay, kalau kita nak tengok, nak bagi penilaian, nak terima ke tak terima, maka kita bagi pro and cons. Kalau pro dia lebih banyak daripada cons, kita ambil pakai. Tapi kalau cons dia lagi banyak daripada pro dia, okay, benda yang negatifnya lebih banyak daripada positifnya, maka kita takkan ambil. Sebab kita tahu dia punya mudarat dia lagi besar daripada manfaatnya yang sedikit. Okay, itu ayat pertama Allah Ta'ala turunkan pasal arak. Nak bagi manusia berfikir dulu. Arak ni baik ke tak baik untuk kita. Kemudian datang perintah Allah Ta'ala dalam ayat surah An-Nisa ayat 43 ni. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri salat dalam keadaan kamu mabuk. Okay, dan salat pula dilaksanakan 5 waktu sehari semalam. Okay, bagi orang yang nak mabuk pada waktu siang dia tak boleh. Sebab ada solat zuhur, ada solat asar. Nak mabuk pada waktu malam ada maghrib dan ada isyak. Nak mabuk tengah malam, pagi ada subuh. Lalu bila mana Allah Ta'ala kata la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Maka orang-orang Arab pada waktu tu, maka mereka cuba mengubah kebiasaan minum arak mereka. Sebab apa? Tak nak masuk waktu solat dalam keadaan mereka mabuk. Tengok, tadarruj. Dan selepas mereka mula tinggal sikit demi sikit, maka barulah Allah Ta'ala kata rijsun min amali syaitan. Okay, arak ini adalah rijsun, najis, dan ia adalah daripada amali syaitan, amal syaitan. Okay, fajtanibu, maka jauhlah dia. Okay, maka itu cerita tentang wa antum sukara, kenaan dengan arak, pengharaman arak. Lalu tetap kita tertanya-tanya, apa yang berlaku sebenarnya sampai Allah Ta'ala turunkan ayat ini kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mari kita tengok ceritanya. Ceritanya datang daripada An Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Okay, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kata Ali, sana'a lana Abdurrahman bin Auf. Okay, bahawa seorang sahabat Nabi iaitu Abdurrahman bin Auf, dia buat ta'ama. Okay, dia buat makanan. Fada'ana, maka dia panggil kami. Wasaqana minal khamri, dan dia memberi kami minum daripada air arak. Okay. Fa'akhazatil khamru minna, maka kami minum arak sampai akhazatil khamru minna. Okay. Kalau dalam bahasa Arab penggunaan akhaza min, okay, ataupun akhaza je, okay, katalah akhaza, akhazani contohnya, okay, akhazani an-naumu. Okay, akhazani an-naumu maksudnya aku terlajak tidur, aku terlebih, ataupun tak sedar disebabkan oleh tidur. Okay, fa akhazatil khamru minna. Okay, apabila arak mengambil daripada kami, maksudnya kami minum arak sampai kami tak sedar. Okay, sampai kami tak sedar. Fa akhazatil khamru minna. Okay, dan kemudiannya wa hadaratis salah, dan kemudian masuklah waktu salat. Okay. Masuk waktu salat, faqaddamuni faqara'tu. Maka Ali bin Abi Talib kata ketika mana datang sampainya waktu salat,
maka faqaddamuni, mereka menolak aku ke depan. Kerana Ali bin Abi Talib adalah apabila turun Al-Quran maka Nabi SAW ada dua orang Nabi akan panggil. Okay, dua orang. Satu adalah hafazah. Okay, hafazah, penghafal. Okay, orang-orang yang akan jadi penghafal Al-Quran. Nabi SAW baca, dia hafal. Nabi SAW baca, dia hafal. Okay, dan satu lagi adalah kutab. Okay, kutab. Kutab ni penulis. So, dua kumpulan ni Nabi akan panggil. Tiap-tiap kali turun Al-Quran, maka Nabi SAW panggil penghafal Al-Quran. Nabi baca, hafal. Nabi baca, mereka hafal. Kutab, penulis. Okay, so Nabi SAW baca, maka ditulis. Maka Nabi SAW baca, ditulis. Dan bila banyak Al-Quran, maka Nabi kata, tulis ayat ni dalam surah ni. Tulis ayat ni selepas ayat ni. Tulis. So, maka di sana ada penghafal dan penulis. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu adalah kedua-duanya. Ali bin Abi Talib adalah penghafal Al-Quran dan kutab. Okay, dan bahkan Ali bin Abi Talib adalah penulis kanan Nabi SAW. Kerana itu, Ali bin Abi Talib dia tahu kedudukan dia sebagai penulis kanan Al-Quranul Karim. Lalu apabila wafatnya Nabi SAW, apabila Nabi SAW meninggal dunia, maka orang ramai keluar untuk bai'ah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk bai'ah Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka keluar beramai-ramai nak lantik pemimpin. Kenalah keluar untuk memberi sokongan. Tetapi Ali bin Abi Talib dia kurang diri dia dalam rumah. Dia kurang diri dia dalam rumah, sampaikan orang-orang Syiah pada hari ini dia kata apa? Tengok, Ali bin Abi Talib dia tak bersetuju dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Ali bin Abi Talib bukan tak bersetuju dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Ali nampak pada waktu itu ada benda yang lebih penting untuk dibuat. Setelah Nabi SAW wafat, maka Al-Quran tak boleh lagi diturunkan. Maka Ali bin Abi Talib himpun semula Al-Quran. Ketika para sahabat yang lain semua sedang memilih pemimpin, maka Ali kurang diri dia dalam rumah untuk kumpul Al-Quran Karim daripada mula sampai habis. Sebab Ali tahu dah lepas ni dah tak ada wahyu dah. Dan penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat bukan bilangan yang ramai. Ada bilangan yang ada, tapi bilangan yang kita kata berkemungkinan besar boleh hilang Al-Quran ini. Maka kerana itu Ali bin Abi Talib nampak bahawa pada waktu itu perlunya untuk dia menghimpunkan Al-Quran Karim. Maka Ali bin Abi Talib lambat sikit je bai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Lambat bai'ah. Namun walau bagaimanapun Ali tetap membai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Namun peristiwa ini diguna pakai oleh orang-orang Syiah untuk memberitahu bahawa Ali tidak bersetuju Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kalau Ali tak setuju, Ali tak akan bai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Dan tak ada orang nak bangkang Ali bin Abi Talib. Ali berkahwin dengan anak Nabi dan Ali pun adalah sepupu Nabi SAW. Siapa nak bangkang Ali bin Abi Talib kalau Ali tak bai'ah? Okey, tetapi Ali bin Abi Talib bai'ah. Cuma lambat sikit. Sebab apa lambat tu? Kerana dua sebab Ali lambat. Dua sebab Ali lambat. Yang pertama adalah kerana Fatimah. Fatimah sedih. Anak Nabi SAW bersedih dengan kematian Nabi SAW. So, Ali nak pujuk dulu isteri dia. Dan kemudian Ali sibuk dengan mengkumpul Al-Quran. Ali sibuk kumpul Al-Quran. Maka kerana itu Ali bin Abi Talib lambat untuk bai'ah Abu Bakar As-Siddiq. So kerana Ali bin Abi Talib ini adalah penghafal Al-Quran dan dia adalah penulis Al-Quran, maka apabila sampai waktu solat, maka mereka menolak Ali bin Abi Talib untuk jadi imam. Faqaddamuni. Mereka tolak aku untuk jadi imam, kata Ali bin Abi Talib. Dan kenapa mereka tolak Ali bin Abi Talib? Sebab Abdul Rahman bin Auf ni pun adalah sahabat yang senior. Bukan sahabat biasa-biasa, sahabat yang senior. Tapi kenapa mereka pilih Ali bin Abi Talib? Sebab mari kita tengok ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sehinggalah kamu ta'lamu. Ta'lamu daripada perkataan ilmun. Ilmu. Maksudnya orang yang nak baca Al-Quran ataupun lebih lagi orang yang nak mengimamkan orang di dalam solat, dia mesti ada ilmu tentang apa yang dia baca. Al-ilmu anil
maqru' contohnya. Okay, apa yang dia baca. Okay, bila dia baca Al-Fatihah, maka dia kena ada ilmu tentang apa yang dia baca. Okay, cuma persoalan dia, ilmu yang macam mana? Okay, sebab kalau kita bercerita tentang ilmu ni, maka kita boleh bahagikan kepada dua. Dalam berkaitan dengan Al-Quran, maka kita secara umumnya, kita boleh bahagi kepada dua. Sebab ilmu berkaitan Al-Quran ni banyak. Okay, cuma secara umumnya kita boleh bahagi kepada dua. Satu, ilmu sebutan. Okay, ataupun bacaan. Okay, macam mana nak sebut huruf nun, huruf mim, huruf kaf, baris atas, baris bawah, baris depan, macam mana nak sebut? Okay, itu ilmu berkenaan sebutan. Dan satu lagi ilmu berkaitan dengan makna. Makna ni lah tafsir, tadabbur, apa lagi? Yang seangkatan dengan dia. Okay, tafsir, tadabbur dan yang seangkatan dengan dia. Okay, so apabila hatta ta'lamu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya untuk menjadi seorang imam yang membacakan Al-Quran kepada orang lain. Okey, maka hendaklah dia ada ilmu terhadap pada dua-dua perkara ini. Dua-dua perkara ini iaitu ilmu pada bacaan dan ilmu pada makna. Yang ini kena ada. Kalau katalah kita tak jumpa orang yang ada kepakaran dalam dua-dua. Kita tak jumpa orang yang pakar dalam bidang bacaan dan pada masa yang sama dia pakar dalam bidang makna. Okay, kita jumpa salah satu je bacaan, ada yang pakar dalam bacaan dan ada yang pakar dalam makna. Maka kita utamakan apa? Hatta ta'lamu ma taqulu. Al-qaul, kata-kata, dan kata-kata lebih kepada bacaan dan sebutan. Kerana itu Nabi SAW apabila nak memilih imam untuk jadi ke depan, maka Nabi kata apa? Okey, orang pertama yang kamu kena pilih untuk jadi imam adalah aqra'ukum li kitabillah, yang paling pandai baca Al-Quran. Ini orang pertama yang kita kena pilih. Dalam masyarakat tu kita ada fuqaha, kita ada orang-orang faqih hebat, boleh bawa keluar hukum hakam. Okey, dalam masyarakat tu kita ada orang yang pakar dalam faraid contohnya. Dalam masyarakat tu kita ada orang yang pakar dalam sirah Nabi SAW. Dalam masyarakat tu kita ada orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Lalu siapa yang kita nak tolak pergi depan? Bukannya orang yang hafal Al-Quran ataupun yang pakar-pakar dalam bidang-bidang dia, tetapi orang yang paling pandai baca Al-Quran. Kalau yang menghafal tu dia paling pandai baca Quran, tolak dia ke depan. Kalau orang fiqah tu paling pandai baca Quran, tolak dia ke depan. Tapi kalau semua ni tak pandai, bukan tak pandai baca Quran, ada yang lebih pandai baca Al-Quran daripada mereka. Terbaik bacaannya. Okay, maka pilihlah dia untuk menjadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalaulah ada kat situ ada 2 atau 3 orang yang pandai baca Quran dan kita pun tak boleh nak membeza-bezakan antara mereka, maka kata Nabi SAW, yang paling mahir dengan sunnah, a'lamuhum bis sunnah, yang paling mahir, yang paling banyak ilmu berkenaan dengan sunnah. Okay, maka dekat sini baru kita cari siapa dia yang ada ilmu fiqah, yang terhebat ilmu fiqah dia. Okay, maka tolaklah. Di antara orang-orang yang pandai baca Al-Quran ni, siapa paling power sekali fiqah dia? Okay, orang ni paling power, maka tolaklah dia jadi imam. Kalau semua power dalam bidang fiqah, maka carilah orang yang aqdamukum hijrah. Okay, yang paling awal hijrah. Paling awal hijrah. Siapa yang paling awal hijrah? Kita semua lahir sebagai Muslim. Okay, kalau kita ada Muslim dengan non-Muslim, maka utamakan orang yang lahir dia sebagai Muslim. Okay, kan ni cerita kalau dua-dua pandai baca Al-Quran, dua-dua hebat dalam fiqah, seorang Muslim, seorang mu'allaf. Bukan non-Muslim yang minta maaf. Seorang Muslim, seorang mu'allaf. Non-Muslim mana boleh jadi imam? Okay. Seorang Muslim, seorang mu'allaf. Maka kita nak pilih siapa nak tolak ke depan? Aqdamukum hijrah. Maka tolaklah orang yang paling lama duduk dalam Islam. Okay, maksudnya orang yang lahir dalam keadaan Muslim. Itu lebih lama dalam Islam berbanding dengan mu'allaf. Okay, kalau dua-dua tu sama yang masuk Islam, maksudnya dia Islam daripada lahir, dia bukan kira yang mana tua ke muda ke, tapi dia orang ni sama Islam ni daripada lahir,
maka pada waktu ni barulah kita cari pada usia. Okey, pada usia iaitu akbarukum sinna, yang paling tua, paling berusia lah. Tua ni subjektif. Ada orang yang muda-muda pun dah bertongkat macam tua, tapi ada orang yang 70, 80 tahun tapi muda. So tua dan muda ni subjektif. Tapi berusia ni tak boleh lah subjektif kan. Okay, lagi banyak usia kita, maka kita makin berusia. So ini step dia. Nabi SAW ajar kepada kita, ini step dia untuk pilih imam. So kalau kita ikut benda ni, maka dia tak jadi isu lah dalam masyarakat. Tapi kalau kita tak ikut benda ni, maka orang yang kat belakang yang hebat baca Al-Quran, bila dia dengar tu imam dia baca salah, tu yang keluar, imam ni baca salah, saya tak nak ikut belakang imam, kan jadi masalah kat situ. So tanggungjawab pada orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk memilih imam-imam di masjid ni, kena cari orang yang pandai baca Al-Quran. Tapi nak himpun semua yang pandai baca Al-Quran, kemudian nak pilih, susah lah. So sebab tu dia buka, okey, siapa nak jadi imam, yang datang sini kami buat temu duga. So daripada temu duga tu, pilih yang paling pandai di kalangan mereka baca Quran, okey, kamu jadi imam. Kalau dua ni pandai, maka ada soalan lain pula kena tanya lepas tu. Okay. Soalan berkenaan dengan sunnah Nabi SAW. Kamu mu'allaf ke tak mu'allaf? Kemudian pilih pula yang paling berusia kalau mereka semua sama. Okey, nampak? Okey, hatta ta'lamu, maka kena cari orang yang paling banyak ilmu dia berkenaan kemahiran dia dalam membaca Al-Quran Karim. Okey. Baik. So kata Ali bin Abi Talib, faqara'tu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kata Ali, aku baca surah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kemudian kata Ali, dalam keadaan dia tengah baca tu, dia terbaca. Okay, dia terbaca dalam keadaan dia tidak sedar, wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dan kami menyembah apa yang kalian sembah. So ini adalah ayat syirik. Okay, kami menyembah apa yang kalian sembah. Kalian iaitu orang-orang kafir Makkah Al-Mukarramah. Okay, maka orang kafir dekat Makkah Al-Mukarramah, mereka menyembah berhala, patung-patung. Lalu kalau wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang kamu sembah, bermakna kami juga menyembah patung. Ini adalah ayat syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, namun kita tak hukum dia syirik kerana apa? Kerana dia tidak sedar. Sama macam orang yang tengah tidur. Dia tengah tidur, lena tidur dia, tetapi dalam tidur dia tiba-tiba dia kata, oh Jesus. So takkan kita nak hukum dia. Okay, sedangkan dia tak sedar apa yang dia ucapkan. Okay, dia cakap Happy Merry Christmas masa tengah tidur dalam keadaan tak sedar. So kita tak boleh nak kata, oi kafir hang. Tak boleh lah, sebab apa? Dia sedangkan Nabi SAW pun sebut rufi'al qalam an thalath. Diangkat pena ni, diangkat daripada 3 kumpulan. Salah satu dia anin naim hatta yastayqiz, daripada orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Sebab apa? Orang tidur ni dia tak sedar. Okey, siapa lagi? Anis sabi hatta yahtalim, daripada seorang anak kecil sampai dia yahtalim, sampai dia baligh. Dan kemudian tak ingat yang ketiga, rufi'al qalam an salas, anis sabi hatta yahtalim wa anin naim hatta yastayqiz. Tak ingat yang ketiga. Nanti kalau ingat, nanti kita sebut. Allah, bahaya, makin lama makin lupa pula pada riwayat-riwayat. Okey. Qala fa anzalallahu ta'ala. Okey, maka apabila berlaku peristiwa ini, iaitu Ali bin Abi Talib tersilap baca, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhallazina la amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Okey, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu baca. So tahu dekat sini adalah tahu sebutan apa yang kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ada dengung tak ada dengung? Ya Ar-Rahmanir Rahim. Okey. So itu maksud tahu. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullahu taala. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan sahih gharib. Apa maksud gharib? Kita dengar dalam riwayat-riwayat ada gharib. Okey, apa maksud gharib? Gharib ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh
uh, satu orang. Okay. Satu orang. Apa? Ataupun bilangan yang sangat sedikit. Sahih gharib ni kalau kita ambil secara umumnya, maka bilangan dia adalah bilangan yang boleh dipertikaikan kesahihan dia. Okay, dia sahih, hasan, sahih. Tapi gharib, gharib ni maksudnya dia datang daripada riwayat seorang atau dua orang. Macam tu lah. Seorang atau dua ataupun paling banyak pun tiga. Okay, tiga orang. So tu hasan, sahih, gharib. Okay. Dia jalan riwayat tu cantik dan perawi-perawi dia semua cantik. Cuma yang meriwayatkannya seorang atau dua orang. Gharib. Okay, maka kerana itu walaupun yang meriwayatkannya seorang atau dua orang, tapi kalau hafalan dia baik, dia punya peribadi yang baik, maka kita terima riwayat dia. Okay, ia turut disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Okay, baik. Itu cerita yang pertama. Riwayat yang kedua lebih kurang. Sama je, lebih kurang. Sebab yang bacanya orang yang sama. Cuma ceritanya berbeza. Okay, daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan minal ansar da'ahu wa Abdurrahman bin Auf. Yang tadi kita cerita Abdul Rahman bin Auf yang ajak Ali bin Abi Talib. Tapi dalam riwayat yang lain pula cerita ada lelaki daripada Ansar yang mengajak Ali bin Abi Talib dan Abdul Rahman bin Auf. Okay, untuk datang makan. Fasaqahuma qabla an tuharram al-khamr. Maka lelaki ni, lelaki Ansar ini memberi Ali dan Abdul Rahman bin Auf meminum arak. Okay. Fa'ammahum Aliyun fil maghrib. Maka Ali menjadi imam mereka di dalam solat maghrib. Tengok riwayat ni dia lebih detail. Okay, kalau tadi riwayat yang tak bagi tahu masa bila. Okay, so nak ceritanya dahsyatnya arak ni di kalangan orang-orang Arab. Tengok dia minum masa bila tu. Fa'ammahum Aliyun fil maghrib. Ali imam pada solat maghrib. Maka mereka minum arak lepas asar ni. Lepas asar mereka minum arak. Dah jadi budaya di kalangan orang-orang Arab. Okay. Faqara. Maka Ali bin Abi Talib baca qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun. Fakhalata fiha. Lalu dia bercampur-campur bacaan dia. Fanazalat ya, maka turunlah ayat surah An-Nisa ayat 43. Bahkan ada riwayat lain Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW juga turut salah apabila membaca surah ketika mana dia solat dalam keadaan mabuk. Okay, maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk sehinggalah kamu tahu bacaan yang kamu baca. Okay. Baik, itu ayat 43. Baik. Kita pergi pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 51 dan ayat 52 daripada surah An-Nisa. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti wat الطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Baik, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Okay, wahai Muhammad, tidakkah kamu perhatikan kepada satu golongan manusia yang diberikan nasiba. Nasiba yakni juz'a, sebahagian. Okay, sebahagian minal kitab, daripada al-kitab. Kitab yang dimaksudkan dekat sini adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada manusia. Kitab yang Allah Ta'ala turunkan ataupun kitab yang kita panggil Samawiyah. Samawiyah. Itu kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Ada orang yang diberi nasiban minal kitab. Daripada kitab Samawi ni secara kolektifnya ada banyak kitab Samawi, lalu ada orang dapat kitab Taurat je. Ada orang dapat kitab Injil je. Ada orang dapat Al-Quran je. Ada orang dia mahir semua sekali. Kitab Taurat, Injil, Al-Quran semua dia mahir.
Lalu Allah Ta'ala bercerita tentang ada sebahagian manusia yang nasiban minal kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Okay. Lalu mereka beriman kepada al-jibt. Al-jibt adalah syaitan. Okay. Al-jibt ataupun apa, semua benda-benda yang dan disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Al-jibt wat taghut. Taghut ni apa, yang melampau batas. Tu tughian. Tughian ni melampau batas. Ni maksud dia melampau batas. Okey. Al-jibt adalah okey, ada sebahagian para mufassir sebut al-jibt adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Okey. So taghut ni maksudnya melampau batas, al-jibt adalah semua yang sihir ni adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maksudnya menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala benda yang ajaib dan pelik orang yang diberikan Alkitab, iaitu orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, kita diberikan Al-Quran Karim kepada kita. Okey. Lalu bila kita diberi Al-Quran Karim, maka sepatutnya kita beriman dengan Al-Quran Karim. Kita ikut setiap apa dalam Al-Quran Karim. Tapi kalau kita tak ikut apa dalam Al-Quran Karim, orang akan pandang pelik pada kita. Okay, orang akan pandang serong pada kita. Dia ni bukankah seorang Muslim? Tapi macam mana Muslim boleh buat perangai seperti ni? So orang akan pandang lainlah pada kita, sebab orang bila kita jumpa dengan orang-orang yang tegur kita, aku tak sangka lah kau buat macam ni. Kita jumpa dengan orang Hindu ke, orang Buddha ke, Kristian ke, yang cakap pada orang Islam, tak sangka kamu buat macam ni. Maksudnya dia dah tahu Islam ni agama yang cantik, agama yang indah. Sebab tu dia terkejut tengok orang Muslim kenapa buat macam ni. Kan? Kenapa orang ramai kritik orang-orang Islam sekarang ni? Sebab orang Islam dia tak ikut ajaran agama. Kalau dia ikut ajaran agama dia, maka dia tak kena kritik. Okay? Macam kita pun dekat dalam negara kita pun ada banyak individu-individu dan kumpulan-kumpulan yang menisbahkan diri dia kepada Islam. Okay, ada persatuan-persatuan tertentu, ada organisasi-organisasi tertentu yang nisbah pada Islam. Tapi bila buat perangai yang tidak menggambarkan Islam, maka orang kata, apa kamu ni? Kan? So jadi benda yang pelik. Lalu Allah Ta'ala ceritakan ada satu kumpulan manusia yang dapat kitab tetapi mereka beriman dengan syirik. Ajaibnya. Kita bila tengok orang syirik, kita kata, ini syirik pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan Al-Quran. Tapi tengok ada orang yang dapat Al-Quran tapi beriman kepada benda-benda syirik dan sihir. Taghut beriman kepada benda-benda yang melampau batas. Macam Fir'aun. Fir'aun melampau batas, mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Beriman kepada syaitan, beriman kepada hawa nafsu, benda-benda yang melampaui batas. Hawa nafsu ni dia dah tak fikir had dan sempadan dah apa yang Allah Ta'ala bagi tak bagi. So bila kita ikut hawa nafsu kita akan sentiasa melampaui batasan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan kepada kita. Okay. Dan wa yaqulun, mereka berkata lillazina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir. Okay. So orang yang diberi kitab ni selain orang-orang Islam yang beriman pada Allah Ta'ala, hanya tinggal Yahudi dan Nasrani. Okay. Yahudi dan Nasrani sahaja. Okay. Dan Yahudi dan Nasrani ini digelar ahli kitab. Ahli kitab. Kenapa? Kerana mereka dapat kitab dan mereka ada kepakaran dalam kitab yang mereka dapat. Okay, orang Yahudi dia expert dalam kitab Taurat. Orang Nasrani dia expert dalam kitab Injil. Okay. Lalu Allah Ta'ala cerita bagaimana ada satu kumpulan manusia, wahai Muhammad, mereka ni dapat kitab. Allah Ta'ala tengah angkat kedudukan mereka. Allah Ta'ala bagi peluang pada mereka untuk dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Tetapi mereka memilih untuk beriman kepada perkara-perkara syirik. Mereka memilih untuk beriman kepada benda-benda yang melampaui batas. Okay, bahkan mereka pergi kepada orang-orang kafir, lillazina kafaru, mereka pergi kepada penduduk-penduduk Makkah dan bagi tahu pada penduduk Makkah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kamu ni lebih ahda, lebih mendapat hidayah, lebih tetap kedudukan kamu, lebih benar keadaan kamu berbanding dengan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita nak tahu juga siapa dia orang yang dapat ahli kitab ni.
Siapa dia ahli kitab yang buat perangai macam ni? Okay, sepatutnya kita berkongsi benda yang sama. Kita dapat Al-Quran, dia dapat Taurat, orang ni dapat Injil. Sepatutnya kita bersama-sama beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan satu sama lain, mengiktiraf Musa adalah nabi, Musa adalah rasul, Isa adalah nabi, Isa adalah rasul, Muhammad adalah nabi, Muhammad adalah rasul. Benda yang sama jadi. Allah Ta'ala turunkan melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad. Benda yang sama jadi. Kenapa ada perbezaan? Kenapa boleh terima Musa? Kenapa tak boleh terima Isa, tak boleh terima Muhammad? Kenapa boleh terima Isa tapi tak boleh terima Musa, tak boleh terima Muhammad? Yang boleh terima semua-semua sekali ni adalah orang beriman, umat Nabi SAW. Kita je yang boleh terima Nabi Musa ni Nabi dan Rasul, Nabi Isa ni Nabi dan Rasul. Tapi orang Yahudi dan Nasrani kebanyakannya tidak boleh menerima Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Okay? Tapi yang paling ajaibnya adalah bila mana mereka tahu bahawa kita sama, patut saling mempertahankan antara satu sama lain, tetapi dia pergi pada orang luar yang tak ada kaitan, yang tak pernah dapat kitab, yang ikut hawa nafsu, yang ikut syaitan, lalu dia bagi tahu, kamu tahu tak, orang ni walaupun dia dapat kitab, tapi kamu lagi baik daripada dia. So kita pun kata, siapa dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang buat benda ni? So kita nak tahu kenapa Allah Ta'ala turunkan benda ni. Allah Ta'ala turunkan ayat ni mesti kerana ada benda yang berlaku yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Ha'ula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hukuman kepada mereka. Ula'ika alladhina la'anahumullah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi sesuatu yang nama dia laknat. Okay. Laknat ni apa dia? Laknat ni maksud dia at-tardu min rahmatillah. Okay, at-tardu min rahmatillah. Maksudnya dihalau. Okay, dihalau daripada rahmat Allah. Okay, at-tardu min rahmatillah, dihalau daripada rahmat Allah Ta'ala. Okay, so yang dihalau tu daripada apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang boleh tahu siapa di kalangan kita, mana orang dapat rahmat, mana orang tak dapat rahmat? Ni kalau katalah kita ada A, B, C kan. A, B, C. Kalau kita tengok Ahmad, Abu, Ali contohnya. Okay, lalu kita tengok tiga orang ni, lalu kita kata, oh Ahmad ni dapat rahmat Allah Taala lebih. B ni kurang sikit. Ali ni kurang sikit. Abu ni bolehlah lebih kurang 20% rahmat Allah Ta'ala pada dia. So, apa ukuran kita untuk kita tahu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Siapa yang pernah tengok orang dia boleh tahu berapa banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada pada orang ni? Tak ada. Tak ada. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah milik Allah. Tak ada orang boleh masuk campur. Yang ni dapat rahmat ke, yang ni tak dapat rahmat. Yang kita boleh adalah doakan pada orang. Rahimahullah. Sebab tu bila orang yang meninggal dunia, apa kita panggil dia? Allah yarham. Allah yarham supaya dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Orang Arab sebut rahimahullah bagi lelaki, rahimahallah bagi perempuan. Sebab apa? Sebab kita boleh mendoakan rahmat untuk orang lain. Tapi untuk kita kata sure, pasti kamu ni adalah orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita tak tahu. Okay. So kita tak tahu siapa dapat rahmat Allah Ta'ala, kita tak tahu siapa yang tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Baik, at-tardu, dihalau daripada rahmat Allah Ta'ala. So rahmat Allah Ta'ala tu sendiri pun kita tak tahu siapa dapat, siapa tak dapat. Macam mana kita nak tahu siapa yang at-tardu, yang dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Siapa dia matrudun min rahmatillah? Siapa dia yang dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? So kita tak tahu. Maka apabila kita tak tahu, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya guna perkataan ini. Okay, al-la'nah at-tardu min rahmatillah. Halau daripada. So bila kita kata engkau ni kena laknat ni. Engkau kena laknat. Engkau ni mal'un. Mal'un ni. Mal'un daripada perkataan ni benda yang biasa sekali digunakan. Ni kita kena hati-hati. Saya nak sentuh satu benda yang berkaitan dengan politik. Tapi yelah kena cerita lah. Kalau tak cerita dia jadi satu mainan yang meniti di bibir-bibir orang tanpa dia tahu maksud dia. Okey, mal'un. Mal'un daripada perkataan apa? Mal'un.
Mal'un maksudnya apa? Dilaknat. Dilaknat. So perkataan laknat adalah kita memberitahu pada orang, kamu ni matrudun min rahmatillah. Kamu ni dihalau daripada rahmat Allah Ta'ala. Lalu bila kita kata kamu sedang melaknat orang, okay, kamu tahu tak kamu sedang meletak diri kamu ni seolah-olah di tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, seolah-olah kamu bagi tahu pada orang kamu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So siapa kamu untuk tentukan benda tu? Dia jahat macam mana sekalipun, tidak ada hak bagi mana-mana orang untuk bagi laknat. Kerana yang boleh bagi laknat ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melaknat. Okay, kerana ramai orang boleh melaknat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ulaikal ladzina yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah Ta'ala kata mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dilaknat oleh al-la'inun, orang-orang yang laknat. Kaifa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Malaikat boleh melaknat, manusia boleh melaknat, tapi yang mana satu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala benarkan mereka untuk melaknat, ataupun yang dah Allah Ta'ala cerita kepada mereka ada golongan-golongan yang dilaknat. Okay, so bila Allah Ta'ala bagi green light, baru kita boleh ucapkan perkataan laknat. Kalau tak, kita tak boleh guna perkataan laknat ataupun mala'un. Kamu ni mala'un. Mala'un daripada perkataan mal'un, yang dilaknat. So siapa kita untuk menentukan orang? So jaga diri kita, jaga bibir kita. Sebab tu Nabi SAW pernah ingatkan pada kita, wa inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin lam yulqi laha bala. Ada orang bercakap perkataan-perkataan yang dia tak pernah fikir pun apa dia makna perkataan tu, apa konsekuens, akibat daripada dia ungkapkan perkataan tu. Tetapi kemudiannya sampai dekat hari akhirat dia dicampak dalam neraka sab'una kharifah. Perjalanan yang jauhnya adalah 70 tahun. Kharif ni musim luruh, satu musim lah. So daripada satu musim ke satu musim yang lain adalah satu setahun perjalanan dia. Okay, so bila perjalanan setahun, 70 tahun perjalanan dia. Maksudnya dalamnya dia dicampak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Mal'un. Tanpa dia tahu mal'un ni apa benda sebenarnya, asal daripada apa maksud daripada mal'un. Sebab tu kita berhati-hati. Okay, berhati-hati. Okay, dan antara benda yang diguna pakai sekarang ni banyak dalam Facebook adalah wala'un. Mana dia pergi? Dia tak boleh keluar kat situ. Wala'un. Wala'un ni gabungan wala' dan mala'un. Okey, kita tahu ada satu organisasi yang ada mengamalkan sesuatu yang dinamakan wala'. Wala' ni taat dan patuh kepada pemimpin, dan semua organisasi pun sepatutnya kena ada wala', kena ada kepatuhan. Okay, namun kepatuhan ini mengikut syariat lah. Maksudnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perkara-perkara yang melibatkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So apabila digabungkan wala' dengan mala'un, maka jadilah wala'un. Dan kita dengan seronoknya sebut wala'un tanpa kita tahu bahawa kita sedang bermain-main dengan perkataan laknat. Mungkin orang tu sebab kita kata saya tak bermaksud pun laknat, memang tak bermaksud. Tu Nabi SAW sebut lam yulki laha bala. Dia tak tahu pun, dia tak bermaksud pun, dia tak faham pun apa dia sebut. Tapi kerana duduk sebut kat orang, okay, tapi bila kita cerita ini adalah benda-benda berkaitan dengan laknat, maka kalau boleh elakkanlah. Bukan kalau boleh, memang kena elakkan daripada dia menjadi satu zikir yang diungkapkan oleh manusia kepada orang lain. Okay, so kerana laknat ni adalah hak milik mutlak Allah Ta'ala. Siapa yang boleh halau orang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Okay, hatta dalam satu riwayat Nabi SAW bercerita tentang dua orang lelaki, okay, yang sampai dekat hari akhirat, seorang lelaki saleh, dia kata pada orang yang penuh dengan dosa dan maksiat dalam kehidupan dunia ni, dia kata wallahi kau takkan masuk syurga. Dia dah bagi tahu siap-siap kau takkan masuk syurga. Maka Allah Ta'ala kata apa? Man dzalladhi yata'alla alayya alla udkhilahu jannah. Siapa dia yang berani sangat bersumpah dengan nama aku bahawa aku takkan masukkan orang ni dalam syurga.
Okay, so rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang boleh masuk campur dalam tu. Hak milik mutlak Allah Taala, maka kita jangan masuk campur. So perkataan laknat adalah perkataan besar, bukan benda-benda biasa. Kita sebab benda dia dah jadi lagu ni ungkapan harian kita. Okay, tapi tanpa kita sedar. Sebab kita kadang-kadang kita ada benda yang kita belajar daripada kecil kan, ataupun masyarakat kita, macam ada perkataan contoh BODO kan, ada orang Terengganu selalu sebut bodong kan, macam tu, ataupun pergi Kelantan menate kan, benda-benda yang dah menate panggil orang binatang kan. So benda yang kalau kita fikir kata tak eloknya benda ni, tapi benda tu dah jadi laru, benda dah jadi sebutan harian, maka kita cuba sedaya upaya, macam kita sebut tadi lah, benda ni perlukan tadarruj. Kita tak boleh nak paksa orang berhenti terus, dia akan jadi tension, dia akan jadi satu tekanan pada dia. So setiap kali dia buat, tegur dia, okay? Ataupun cari perkataan lain untuk gantikan perkataan yang mungkin perkataan BODO tu ataupun MENATE tu, dia tidak ada implikasi dalam agama contohnya, tapi dalam perkataan laknat, kau kena laknat ni, so itu dia ada implikasi agama. Okay, implikasi dalam agama, maka kita elakkan daripada kau ahli neraka, tu ada implikasi dalam agama, maka kita elakkan daripada menggunakan lafaz-lafaz seperti itu. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Sesiapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada sesiapa yang dapat membantu dia. Nampak ni. So berhati-hati daripada laknat orang. Daripada, sebab orang yang kena laknat ni nasira, tak ada orang yang boleh menyelamatkan dia, yang boleh membantu dia dekat hari akhirat kelak. Okay, sebab tu kita berhati-hati dengan perkataan laknat. Okay, so kita nak tahu sekarang ni siapa dia yang buat perangai ni sampai Allah Ta'ala laknat dia. Okay, sedangkan dia adalah ahli kitab, dan patutnya ahli kitab ni semua masuk syurga Allah Ta'ala. Okay, kita expect semua orang Islam yang dapat Al-Quran ni semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi rupanya ada juga sebahagian yang beriman dengan benda-benda syirik dan benda-benda yang melampaui batas. Mari kita tengok cerita apa yang berlaku. Baik, ceritanya ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah ta'ala daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas berkata, qala lamma qadima Ka'b bin al-Ashraf Makkah. Apabila Ka'b bin al-Ashraf sampai di Makkah. Ka'b bin al-Ashraf ni orang Yahudi. Ka'b bin al-Ashraf, kita cerita sikit tentang Ka'b bin al-Ashraf. Ka'b bin al-Ashraf ni adalah seorang VIP Yahudi, bangsawan Yahudi. Okay, Ka'ab ni saya tak ingat dia daripada kabilah apa. Kemungkinan Bani Nadir. Okay, bangsawan Yahudi. Okay, kerana bangsawan Yahudi ni banyak daripada Bani Nadir. Okay. Ka'ab bin al-Ashraf. Okay, Ka'ab bin al-Ashraf ni Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Apa dia? Kepetahan berkata-kata. Petah. Dan dia petah berkata-kata, dan dia adalah seorang penyair ataupun ahli seni dah lebih kurang. Maksudnya kalau zaman sekarang ni jadi penyanyi ke komposer ke, macam tu lah, yang berkaitan dengan seni. Okay. Bangsawan Yahudi yang dapat kepetahan berkata-kata, dan dia adalah seorang penyair. Okay, dan Ka'ab bin al-Ashraf ni duduk dekat Madinah Al-Munawwarah. Siapa pergi Madinah Al-Munawwarah, pergi dekat kawasan Masjid Quba. Dekat dengan Masjid Quba tu ada satu kawasan awali dipanggil. Quba tu sendiri adalah awali. Okay, cuma atas tu sikit ada rumah Ka'ab bin al-Ashraf. Kalau tengok rumah dia memang tebal dinding dia. Sebab apa? Sebab Ka'ab bin al-Ashraf ni dalam kehidupan dia suka buat syair, dan syair yang dia buat semuanya syair yang menyakiti Nabi SAW. Dia kutuk, dia hina Nabi, dia sebut segala macam benda di dalam syair dia. Okay, sampaikan Nabi satu ketika Nabi bagi tahu man li Ka'ab bin al-Ashraf. Nabi bukan dalam jiwa Nabi SAW, bukan semula jadi ataupun fitrah dalam Nabi SAW, Nabi balas pada orang. Okay, Nabi balas pada orang. Maksudnya kita kalau kita kena pukul kita pun tanya, kau pukul aku pasal apa? Okay, kalau dia kata aku pukul kau sebab kau pergi jumpa bomok, kita pun redha, terima lah. Kita nak buat benda syirik, dia halang kita. So alhamdulillah ada kawan seperti itu. Tapi ada orang bila
pukul kita tak ada sebab. So kita jadi balas balik. Apa pukul aku tak ada sebab balas balik. Ataupun sebab yang remeh-temeh, sebab ambil makanan aku tak tanya. So kita pun balas balik, kata apa sampai pukul orang. Okay, so Ka'ab bin al-Ashraf ni, Nabi SAW bukan seorang yang membalas dendam. Lam yantaqim Nabi SAW li nafsih. Sahabat kata Nabi tak pernah yantaqimu li nafsih, tak pernah balas dendam terhadap benda yang orang buat untuk Nabi SAW. Tetapi Nabi selalu balas pada orang kalau illa antuntahaka maharimullah. Antuntahaka maharimullah. Melainkan kalau hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala diganggu, hak-hak Allah Taala dilanggar, maka dekat sini Nabi SAW akan balas. Okay. So Ka'ab bin al-Ashraf ni hari-hari duk kutuk, Nabi SAW yang tak pernah nak balas dendam kat orang ni. Nabi terasa banyak sangat benda yang dia bagi. Dia kutuk Nabi SAW sampai Nabi SAW kata Nabi pun manusia. Okay, Nabi pun manusia. Maka Nabi kata, man li Ka'ab bin al-Ashraf. Siapa yang boleh hentikan Ka'ab bin al-Ashraf ni? Kerana Ka'ab bin al-Ashraf ni, dia bukan hanya kutuk Muhammad, peribadi Muhammad, tapi dia sedang kutuk Rasulullah. Dia dah masuk dalam bab agama dah. Okay, bila dia kutuk Rasulullah SAW, seolah-olah dia kutuk Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantar dan memilih Nabi SAW. Maka Nabi kata, man li Ka'ab bin Ashraf faqad adza Allah wa rasulah. Dia telah menyakiti Allah Taala dan menyakiti Rasulnya. Okay, lalu ada seorang ahli keluarga Ka'ab bin Ashraf yang nama dia Abu Na'ilah. Okay, ada seorang sepupu dia nama Abu Na'ilah kalau tak salah saya nama dia. Lalu sepupu dia ni, dia sepupu Ka'ab bin Ashraf. Lepas tu dia kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, let me take care of this thing. Benda ni consider it done. Okay, saya akan biar saya uruskan Ka'ab bin Ashraf. Okay. So lelaki ni pun dia pergi, sahabat Nabi ni pun pergi pada Ka'ab bin Ashraf. Abu Na'ilah ni, dia adalah sepupu Ka'ab bin Ashraf yang rapat daripada kecil. Daripada kecil rapat. Okay, so Ka'ab bin al-Ashraf bila dia tahu Nabi SAW dah keluarkan perintah, okay, siapa yang nak pergi belasah Ka'ab bin al-Ashraf untuk bagi pihak Nabi SAW. Okay, so Ka'ab bin al-Ashraf punya takut dia, lalu dia bina rumah dia dengan dinding yang tebal. Sebab apa? Dia takut orang Islam datang serang dia. Okay, lalu dia bersembunyi di dalam rumah dia. Sebab tu kawasan rumah dia tu dia tak dipanggil sebagai rumah, tapi dipanggil sebagai kubu Ka'ab bin Ashraf. Qalah kubu. Okay, Ka'ab bin Ashraf. Kerana tebalnya dinding dia untuk seakan-akan nak pergi perang. Okay, sedangkan dia bukan berperang pun. Dia paling takut sekali nak pergi perang. Okay, lalu kemudian, dan dia tak pernah keluar rumah. Dia tak pernah keluar rumah kerana dia takut. Kalau dia keluar rumah je, nanti orang Islam datang dekat dia. Okay. Lalu dia duduk dalam rumah dia, sampaikan susahlah orang Islam nak sampai. Okay. Walau bagaimanapun Abu Na'ilah ni, kerana rapat dia dengan Ka'ab bin al-Ashraf, maka dia datang ke rumah Ka'ab bin al-Ashraf. Dia panggil Ka'ab bin al-Ashraf keluar. Okay. Kerana dia kata, aku ada benda nak tunjuk kat kamu ni, jomlah keluar. So Ka'ab bin al-Ashraf nak keluar lah, sebab dia kenal Abu Na'ilah tu daripada kecil. Okay. Dan dia tak sangka lah Abu Na'ilah ni nak buat benda-benda yang tak elok pada dia. Ketika mana dia nak keluar, maka isteri Ka'ab bin Ashraf beritahu pada Ka'ab, wahai Ka'ab, ini adalah entrapment. Ini adalah satu perangkap. Okay, mana kamu keluar, nanti kamu akan kena bunuh. Tapi Ka'ab kata, ini Abu Na'ilah, aku kenal dia daripada kecil lagi, aku kenal dia. Takkan dia nak buat benda tak elok pada aku. So Allah Ta'ala gerakkan hati Ka'ab bin Ashraf untuk keluar. Okay, untuk keluar daripada rumah dia. Lalu bila dia keluar, maka keluar je memang settle. Terus Ka'ab bin al-Ashraf dibunuh oleh Abu Na'ilah dan seorang lagi orang Islam, ada 2 orang. Okay, Abu Na'ilah ni sebagai sebagai dia punya umpan. Okay, dan seorang lagi datang untuk bunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Maka selamatlah orang Islam daripada mulut-mulut yang jahat ataupun kata-kata jahat Ka'ab bin al-Ashraf. Okay, cuma nak cerita je bahawa Ka'ab bin al-Ashraf ni pernah satu ketika dia pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Okay, nak bagi tahu bahawa orang-orang kafir Quraisy ni, okay, kalau kita sebut dia sebagai Ahlul Fatrah. Okay, ada orang dia sebut kaum Quraisy ni Ahlul Fatrah. Apa maksud Ahlul Fatrah? Ahlul Fatrah ni orang yang tak ada maklumat, tak ada pengetahuan.
Tak ada pengetahuan tentang apa? Tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala itu ahli fatrah. Quran tak datang pada dia, Nabi dan Rasul pun tak datang pada dia. Lalu ahli fatrah ni pada hari akhirat nanti Allah Taala akan uji sekali lagi. Okay, Allah Ta'ala akan uji mereka. Allah Ta'ala kata, okey ni hantar Nabi dan Rasul. Kamu beriman tak dengan Nabi dan Rasul? Kalau mereka beriman dengan Nabi dan Rasul, maka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, ahli fatrah mereka ada hujah depan Allah Ta'ala. Okay, maksudnya kalau Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa kamu beriman, kamu menyembah patung-patung? Maka ahli fatrah dia boleh jawab, oh ya Allah, kami tak tahu pun ada Tuhan nama Allah. Tak ada orang pernah cerita kat kami, tak ada kitab pernah sampai kat kami. So itu dia ahli fatrah. Orang-orang yang ada hujah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu ada sebahagian orang yang sebut bahawa kaum Quraisy di Makkah Al-Mukarramah ni adalah ahli fatrah. Okey. Cuma dakwaan ini kita kena tengok dari segi hakikat dia. Okay. Dari segi hakikat dia, adakah betul orang-orang Quraisy ni ahli fatrah? Okay. Maka kita tengok dalam masyarakat Quraisy ada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ni adalah orang Nasrani. Okay. Dalam masyarakat Quraisy ada Zaid bin Amr bin Naufal dan yang beriman dengan akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. So maksudnya cerita tentang kitab Taurat dan Injil tu sudah ada dalam masyarakat Arab. Cuma mereka pilih untuk tak nak dengar. Okey, lalu bila dah sampai pada mereka dan mereka pilih untuk tak nak dengar, adakah mereka layak lagi untuk digelar ahli fatrah? Okey, sebab tu dia jadi persoalan. Kalau betul ahli fatrah, maka mereka boleh memberi alasan depan Allah Ta'ala kenapa tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau bukan ahli fatrah, maka kenalah terima hukuman dia. Mereka adalah orang yang memilih untuk kufur pada Allah Ta'ala. Okay, so antara macam mana kita tahu Makkah Al-Mukarramah ni dia bukan ahli fatrah? Kerana orang-orang daripada Madinah, ahli kitab, orang-orang Yahudi selalu datang ke Makkah Al-Mukarramah. Okay, benda biasa. Bahkan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, ayat utama surah 14 surah Al-Baqarah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Okey. Allah Taala cerita bagaimana sebelum kebangkitan Nabi SAW, orang Yahudi selalu datang ke Makkah Al-Mukarramah, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Tanya pada orang-orang kafir, ada tak Nabi datang dah? Ada tak Nabi datang dah? Maksudnya dah ada hubungan antara ahli kitab dengan orang kafir Quraisy Makkah. Okey, maksudnya orang kafir Quraisy Makkah ni bukan sepenuhnya ahli fatrah. Kerana sudah ada maklumat tentang kitab Taurat, Injil, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Okay. Okay, so satu ketika Ka'ab bin Al-Ashraf dia datang ke Makkah Al-Mukarramah. Okay. Qalat lahu Quraisy. Lalu bila dia datang dekat Makkah, dia penduduk Madinah, lalu dia datang dekat Makkah, maka Quraisy kata pada dia, anta khairu ahli al-Madinati wa sayyiduhum. Kamu adalah sebaik-baik penduduk, bukan sebaik-baik, kamu adalah orang yang paling baik di kalangan penduduk Madinah, wa sayyiduhum, dan kamu adalah pemimpin mereka. Kita kata Ka'ab bin Al-Ashraf ni bangsawan Yahudi, dia bukan orang biasa-biasa, VIP. Ka'ab bin Al-Ashraf kata, qala na'am, memang aku seperti mana yang kamu sebutlah. Okey. Qalu ala tara ila hadzal mumbatiru min qaumih. Okey. Yaz'umu annahu khairun minna. ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزل إن شانئك هو الأبتر ونزل كيف. Baik, lalu orang kafir Quraisy kata pada Ka'ab bin Al-Ashraf, wahai Ka'ab bin Al-Ashraf, kamu tengok lelaki ni. Mereka tunjuk pada Nabi SAW. Okay, dan kalau ikut ceritanya, kalau kita pada ayat ni lah, pada riwayat ni lah, maka nampak seolah-olah benda berlaku sebelum sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Walau bagaimanapun surah An-Nisa adalah surah Madaniyah yang turun selepas hijrah, maka kita boleh bagi tahu bahawa peristiwa ini berlaku selepas hijrah. Selepas hijrah Nabi SAW.
Okey, maka orang kafir Quraisy tanya kepada Ka'ab bin Ashraf, "Wahai Ka'ab bin Ashraf, ala tara idza hadzal mumbatir min qaumi?" Kamu tak tengok ke kepada Muhammad? Dan Muhammad ni adalah mumbatir. Mumbatir maksudnya tidak ada anak lelaki. Okey, inna syani'aka huwal abtar. Tidak ada anak lelaki, terputus. Sebab apa? Sebab anak lelaki ni katalah saya ada anak nama dia Farhan. Okey, bila Farhan ni bin siapa? Bin Uzair contohnya. Okey, Farhan bin Uzair. Okey, kemudian Farhan ada anak. Okey, kalau dapat anak lelaki maka nama dia contoh Faris. Okey, Faris bin Farhan bin Uzair. So nama kita masih ada dalam silsilah keluarga. Tetapi kalau kita dapat anak perempuan, contohnya saya ada Ulia binti Uzair. Masya-Allah. Ulia binti Uzair. Saya nak tengok. Ya. Okey, Ulia binti Uzair contoh. Binti. Tak boleh sempat bertahan kot insya-Allah. Okey. Ulia binti Uzair. Okey. Kemudian Ulia ni bila berkahwin, dia berkahwin, dia dapat anak. Dia katalah dia dapat anak nama dia Hana. Okay. Hana binti Hana dah tak binti Ulia dah. Hana akan binti dengan suami kepada Ulia. Dan suami Ulia dapatlah nama Datuk dan belah suami dia. So kalau dapat anak perempuan maka terputuslah dia punya legasi dia dengan kita. Okey, tetapi kalau dapat anak lelaki maka nama kita tetap terpahat di dalam genealogi, dalam dia punya silsilah keluarga dia. Okey, so Nabi SAW tidak ada anak lelaki yang hidup dan membesar dan berkahwin dan memberi zuriat. Okay, Nabi tak ada cucu daripada anak-anak lelaki. Semua cucu-cucu Nabi SAW adalah daripada anak-anak perempuan Nabi SAW. Okay, maka kerana tu orang kafir kata, wah, innal hazal mumbatiru min qaumih. Okay, dia adalah orang yang terputus legasi dia. Yaz'umu annahu khairun minna. Dan dia mendakwa bahawa dia lebih baik daripada kami. Okay, dia bagi tahu bahawa Nabi Muhammad bagi tahu bahawa Nabi adalah Nabi. Utusan Allah Subhanahu Wa Taala, bawa manusia kepada syurga, jauhkan manusia daripada neraka. Maka orang kafir kata yaz'umu annahu khairun minna. Dia mendakwa bahawa dia lebih baik daripada kami. Wa nahnu ya'ni ahlul hajij. Sedangkan kami ni orang kafir Quraisy ni adalah ahlul hajij wa ahlus sidanah. Ahlul hajij adalah orang-orang yang menjaga orang yang datang haji. Jaga kebajikan orang-orang yang datang haji. Okay, wa ahlus sidanah. Sidanah ni adalah al-bait, orang yang menjaga al-ihwal Kaabah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so orang yang jaga kebajikan haji dan orang yang jaga Kaabah ni, maka kedudukan ni lagi tinggi. Okay, kerana tu orang hormat Arab Saudi ni, antara sebab orang hormat Arab Saudi ni adalah kerana dia adalah orang yang menguruskan salah satu rukun Islam. Menguruskan jemaah haji. Lalu kita kata, Allah Ta'ala pilih mereka untuk menguruskan jemaah haji. Dan mereka menjaga Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Mereka menjaga Kaabah Ahlus Sidanah. Maka kedudukan tu tinggi. Okay. Tapi adakah dengan mereka menjaga Kaabah dan Makkah Al-Mukarramah ni menjadikan mereka lebih baik daripada orang Islam yang lain? Okay. Maka orang kafir Quraisy dia berbangga dengan benda yang sama. Dia berbangga dengan Kaabah Makkah ni bawah jagaan kami. So tentulah kami lebih baik. Okay. Maka Ka'ab bin Ashraf bila dia dengar benda ni, dia pun kata, antum khairum minhu. Kamu ni lebih baik sebenarnya daripada Muhammad SAW ni. Okay, kamu lebih baik daripada dia. Okay, maka sebab tu Allah Ta'ala turunkan satu surah, inna syani'aka huwal abtar, iaitu surah Al-Kawthar. Okay, kerana Ka'ab bin Al-Ashraf ni antara benda yang dia buat adalah syani'. Ni dia selalu merendah-rendahkan, memperkecilkan Nabi SAW. So antara benda yang dia kritik ataupun dia hina Nabi SAW adalah bagaimana Nabi tidak ada anak lelaki. Okay, yang ni mungkin Nabi boleh tahan, tapi bila menyentuh tentang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tentang agama, maka dekat sini Nabi SAW marah. Okay. Dan pada masa yang sama juga turunnya ayat ke-51 dan 52 daripada surah An-Nisa.
maka kita tahu bahawa surah An-Nisa ini ayat 51 dan 52 ia diturunkan kepada seorang lelaki Yahudi yang bernama Ka'ab ibnul Ashraf. Okey, Ka'ab ibnul Ashraf, dan bila kita sebut nama dia oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ulaika alladzina yal'anuhumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira, maka bila kita sebut nama Ka'ab bin Ashraf maka kita boleh sebut la'anahullah. Allah Ta'ala melaknat dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran bahawa dia dah dilaknat. Kalau kita tak sebut pun tak apa, sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu. Kita sebut ke tak sebut ke, dia tetap kena laknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So syaitan Allah Ta'ala sebut la'anahullah. Siapa lagi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat mereka. So mana-mana orang yang kita dapati bahawa Allah Ta'ala dah melaknat dia, maka kita boleh melaknat dia. Tetapi kalau orang yang kita tak jumpa mana-mana dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang laknat, yang Allah Subhanahu Wa Taala melaknat dia, maka kita jangan ambil guna apa orang Mat Saleh kata, take matters into your own hand. Okay? Jangan ambil buat urusan tu dengan tangan kita sendiri. Jangan pandai-pandai kita buat kerja. So ada banyak benda, tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat kita. Contohnya al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Okey, orang-orang yang kita panggil apa? Tasyabbuh. Lelaki yang berperwatakan, bukan perwatakan, lelaki yang menyerupai wanita. Okay, lelaki yang fizikal dia cuba untuk menyerupai wanita, dan wanita yang pada fizikal dia untuk menyerupai lelaki. Okay, kalau kita dalam bahasa ni pondan, pondan dan pengkit. Okay, ini antara manusia yang Allah Ta'ala laknat. Bukan laknat kerana dia lain. Okay, kita nak cerita dua benda yang berbeza. Okay, menyerupai dan berperwatakan. Menyerupai. Ejaan. Kejap. Saya tak puas hati dengan ejaan ni. Tak ingat bahasa Melayu, rasa dapat A1 kot masa menyerupai. Okey, dan perwatakan. Okey. Berperwatakan, lelaki berperwatakan wanita ataupun wanita berperwatakan watak dia. Okey, maksudnya lelaki tapi gaya cakap dia lembut. Okey. So yang ini tidak ada masalah. Yang ini tak ada masalah. Okay, dia berperwatakan. Maksudnya dia lelaki tapi dia tak ada keinginan untuk wanita. Okay, dia tak ada keinginan untuk wanita tu tak ada masalah. Tapi kalau dia nak berkeinginan kepada lelaki, yang tu masalah. Okay, yang tu bermasalah. So berperwatakan, lelaki berperwatakan wanita, wanita berperwatakan lelaki. Dia perempuan yang patutnya lembut tapi garang. Dia cakap pun dengan suara yang so itu perwatakan, maka perwatakan tak ada masalah. Tetapi jika menyerupai, perempuan rambut panjang, dia nak rambut panjang. Perempuan pakai tudung, dia nak pakai tudung. Perempuan dia lelaki tapi perempuan pakai baju kurung, dia nak pakai baju kurung. Itu menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala laknat. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Berat. Perempuan yang menyerupai lelaki, lelaki yang menyerupai perempuan, maka ia dilaknat. Okay, dan antara golongan yang dilaknat, saya masuk isu-isu yang ni sikit. Okay, antara golongan yang dilaknat adalah perempuan-perempuan yang sering pergi ke kubur. Ustaz tak boleh pergi kubur ke Ustaz? Pergi kubur tak ada masalah. Bagi perempuan nak pergi kubur tak ada masalah, tetapi jangan banyak. Kerana perempuan yang selalu pergi ke kubur, maka ada hadis Nabi SAW, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang selalu berulang alik dari kubur. Boleh pergilah sebulan sekali ke, setahun sekali ke. Pergi kadang-kadang untuk sebab pergi kubur ni antara matlamat dia adalah untuk kita mengingati mati. Itu sebab kita pergi kubur.
Okey, lalu kalau perempuan nak pergi tak ada masalah, cuma jangan banyak. Berbeza dengan lelaki. Lelaki pergi banyak-banyak. Nabi SAW suruh pergi tiap-tiap hari pun tak apa. Okey, dan saya yakin tiap-tiap kawasan perumahan ni mesti ada tanah perkuburan dia sendiri. Okey. Lalu kat kawasan kubur hari-hari bagi salam dan ingat pada kematian. Tapi perempuan, sebab hati perempuan ni dah memang lembut dah. Ya, hati perempuan dah memang lembut. Kalau ada masalah apa-apa pun, insya-Allah dia akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza dengan lelaki yang keras dan ada keegoan dalam diri dia. Maka kena selalu memperbanyakkan pergi kubur. Okey, so itu antara tempat-tempat laknat. Ya, antara perbuatan yang Allah Taala laknat antara lain adalah membuat maksiat di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Buat maksiat di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ataupun tolong orang buat maksiat. Dia tak buat maksiat, dia tak buat dosa, tapi dia tolong orang buat dosa dekat Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Okay, maka orang ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan laknat mereka. So kita berhati-hati. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW telah diceritakan golongan-golongan yang dilaknat. Antaranya adalah orang yang mengukir. Pernah dengar ukiran tak? Ukiran, orang yang mengukir benda-benda hidup. Orang yang mengukir bentuk manusia, la'anallahu musawwirin. Orang yang buat ukiran patung bentuk-bentuk manusia. Ini antara orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita boleh cadangkan kepada akademi tadabbur untuk buat satu sesi berkenaan dengan manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah Taala di dalam Al-Quran Karim. Jadi kita tengok apa sifat-sifat dan ciri-ciri mereka. Okey. Wallahu taala alam. Kita stop takat ni dulu. Okey, dengan ayat ke-51 dan 52 daripada surah An-Nisa. Kemudian kita akan masuk ayat 59 dan 60 dan kemudian kita akan bagi nota baru insya-Allah. Okey, baik, sebelum kita berpisah ada soalan? Siapa yang ada soalan boleh bertanyakan soalan. Kalau tak ada, alhamdulillah saya pun dah jadi gelap dah ni. Sebab apa? Sebab tak buka lampu, nak buka lampu kena bangun. Okey. Baik. Tak nampak. Siapa ada soalan? Boleh bertanyakan soalan. Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, maka kita boleh bersiap sedia untuk solat asar insya-Allah. Okey, kalau kalau ada soalan-soalan yang nak ditanyakan yang pada sesi-sesi yang lepas contohnya, okey, maka boleh simpan soalan-soalan tu untuk sesi akan datang. Kita akan buka ruang untuk sesi akan datang insya-Allah. Sentiasa kita buka 5 minit terakhir, 10 minit terakhir untuk kita perbincangan. Okay, sebab proses kita dalam sesi-sesi ni bukan hanya penyampaian satu hala. Penyampaian satu hala ni kadang-kadang kita buat silap. Ada ustaz tersilap cakap ke, ada benda yang kurang difahami ke, maka memerlukan kepada kita untuk penjelasan. Okay, so tanya, tak ada masalah. Kalau kata ada cerita-cerita yang datang tanpa ada hujah, contohnya Ustaz cerita ni tadi Ustaz dapat daripada mana Ustaz? Daripada Quran ke daripada hadis ke? Tanya, insya-Allah kita akan bagi jawapan yang kita tahu insya-Allah. Okey. So tak ada apa-apa, insya-Allah kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Maka apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita jumpa lagi sesi akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scary.